Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum. Okey, semua hari ini Ustaz akan mengajarkan satu mata pelajaran, iaitu mata pelajaran Tauhid untuk tahun 6. Hari ini Ustaz akan mengajar tajuk perkara yang menyalahi adat. Okey, sebelum ni Ustaz dah mengajarkan apa itu perkara-perkara yang menyalahi adat, yang itu mungkin hanya sedikit sahaja daripadanya. Dan hari ini insya-Allah Ustaz akan mengajarkan keseluruhan apa yang ada di dalam perkara yang menyalahi adat. Perkara yang menyalahi adat ini iaitu perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa yang terjadi ada kalanya bukan pada diri kita. Okey, kita tengok satu persatu apa yang ada di dalam perkara-perkara yang menyalahi adat ini. Perkara-perkara yang menyalahi adat ini iaitu yang pertamanya adalah irhas, karamah, ma'unah, istidraj, sihir, sya'udhah, ihana. Okey, ini adalah perkara-perkara yang menyalahi adat. Ada 7, iaitu irhas, karamah, ma'unah, istidraj, sihir, sya'uzah dan juga ihana. Ya. Di mana kat sini sebelum ni Ustaz ada pernah mengajarkan irhas dan juga karamah. Okey, Ustaz akan mengajarkan sekali lagi. Kita akan lalu sepintas sahaja. Okey, kita tengok yang pertama iaitu irhas. Ya, irhas, pengertian irhas dia ialah perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang bakal dilantik menjadi nabi. Tujuannya ialah untuk menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Okey, kat sini di mana irhas ini dia lebih kepada nabi sahaja, ya. Antara bukti ayat Al-Quran untuk irhas ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأشار إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. Surah Maryam ayat ke-29, artinya maka Maryam segera menunjuk pada anaknya. Mereka berkata dengan hairannya, bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seseorang yang masih kanak-kanak di dalam buaian. Antara contoh-contoh irhas ialah yang pertamanya Nabi Muhammad SAW sering dilindungi awan sewaktu panas terik matahari. Nabi Isa AS boleh bercakap semasa baginda masih lagi di dalam buaian. Ini adalah contoh-contoh irhas di mana Nabi Muhammad masa Nabi Muhammad berjalan ada awan yang melindungi dia daripada panas terik matahari. Okey. Yang kedua, Nabi Isa AS boleh bercakap semasa baginda masih lagi dalam buaian. Masih lagi dalam buaian iaitu masih lagi baby, masih lagi bayi, masih kecil lagi, tapi dia dah boleh bercakap, dia dah boleh berkata-kata dengan baik. Jadi ini adalah irhas. Irhas ini hanya untuk kepada para nabi sahaja. Okay? Hanya Allah pilih pada nabi-nabi yang tertentu sahaja. Seterusnya iaitu karamah. Ikut sama-sama dengan Ustaz. Karamah. Pengertian karamah iaitu perkara luar biasa yang berlaku kepada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wali Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang saleh dan sangat taat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengetahui segala sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, karamah ini bila maksud perkataan asalnya ialah karim. Karim iaitu mulia. Jadi kat sini dia perkara luar biasa yang berlaku kepada wali Allah. Okey. Antara ayat Al-Quran yang menunjukkan karamah ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha
Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Surah Ali Imran ayat ke-29. Iaitu yang bermaksud tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia didapati rezeki, iaitu buah-buahan yang luar biasa. Antara contoh karamah ialah datang rezeki dari langit kepada Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, ketika ia sedang beribadah. Ini adalah karamah, iaitu ia dikurniakan kepada untuk wali-wali Allah, untuk orang yang saleh, untuk orang yang sangat-sangat kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah dinamakan karamah. Karamah atau daripada kataan asalnya karim, karamah, karim iaitu yang mulia. Seterusnya iaitu ma'unah. Ikut sama-sama dengan Ustaz. Ma'unah. Ma'unah ialah pertolongan atau bantuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku kepada seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tujuannya ialah untuk membantu dan melindungi mereka supaya tidak merasa sedih atau kecewa sehingga permintaannya mereka tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'unah, perkataan ma'unah ini sendiri sebenarnya perkataan asalnya ialah ana, iaitu ataupun kita biasa dengar ta'awun. Ta'awun itu yang bermaksud pertolongan ataupun bantuan ataupun kerjasama. Di mana kat sini ma'unah ialah pertolongan ataupun bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Antara ayat Al-Quran yang menunjukkan ma'unah ialah di dalam surah Ali Imran ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Di antara contoh-contoh ma'unah ialah apabila seseorang itu ditimpa kesusahan ataupun kemalangan, Allah memberikan keselamatan padanya. Okey, ini juga diumpamakan juga kalau macam contoh yang lain ialah ada seseorang itu yang selamat daripada kebakaran, amukan api itu ketika terjadinya satu kebakaran yang besar. Padahal dia terkurung di dalamnya. Hal ini mungkin menurut akal mustahil terjadi kerana biasanya orang yang terkurung dekat dalam api itu pasti akan terbakar. Jadi kat sini di mana Allah menyelamatkan dia daripada satu kesusahan ataupun satu kemalangan, yang ini dinamakan ma'unah. Antara contoh yang lain pula ialah di mana orang yang mungkin terjatuh daripada tingkat atas hingga ke tingkat bawah daripada sebuah bangunan, tetapi dia tidak mengalami sebarang kecederaan. Namun kalau dicuba sekali lagi, kemungkinan besar dia akan mati. Jadi itu adalah satu pertolongan, di mana contoh yang lain dia kemalangan yang ramai yang meninggal, tetapi tiba-tiba ada dalam ramai-ramai ni, ada dalam sebilangannya dia tidak meninggal. Jadi itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu dinamakan ma'unah. Okey, ma'unah itu iaitu meminta pertolongan atau juga bantuan. Itu seterusnya iaitu istidraj. Istidraj ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang fasik atau kafir supaya bertambah lagi kefasikannya. Iaitu orang fasik ini ialah orang yang berdosa besar, orang yang membuat dosa besar. Kafir ialah orang yang keluar daripada orang yang bukan orang Islam. Tujuannya ialah untuk menambahkan lagi kejahilan serta kebodohan mereka sehinggalah balasan Allah Subhanahu Wa Taala menimpa mereka di dalam keadaan mereka lupa. Ini salah satu perkara yang luar biasa, ya. Itu
diberikan kepada orang fasik dan juga orang kafir, supaya dia bertambah lagi dia punya kekufurannya, dia bertambah lagi dia punya kefasikannya. Antara contoh ayat Al-Quran mengenai istidraj ialah di dalam surah Al-A'raf ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya. Antara contoh istidraj ialah apabila seseorang itu diberikan kekayaan atau kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, tetapi dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti Qarun dan juga Firaun. Di mana kat sini cerita pasal Qarun, cerita pasal Firaun ada ceritanya. Sendiri boleh lihat di Google, boleh tengok cerita-ceritanya ataupun mungkin di dalam kitab-kitab lama. Okey, hasil daripada harta karun itu adalah daripada seorang manusia ini yang bernama Qarun. Pada asalnya Qarun ini ialah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah uji dia, Allah beri dia kekayaan, tetapi dia lupa dan dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia leka, dia alpa, dia lupa, jadi dia semakin kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang dinamakan istidraj. Okey, Firaun kita semua sedia maklum di mana Firaun ini memang seorang yang sangat kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengaku dia sebagai seorang Tuhan. Jadi kat sini Firaun ini dia dah memiliki segala-galanya. Dia ada kekayaan, kepangkatan, semua dia ada. Allah beri kepada dia, tetapi dia semakin kufur kepada Allah. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi inilah yang dinamakan istidraj. Seterusnya iaitu sihir. Semua mungkin sedia maklum, sihir ramai yang sudah pernah mendengar. Tapi apa makna sihir ini? Sihir ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang yang mempelajari ilmu sihir dengan menggunakan bantuan makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya ialah apabila seseorang itu mempunyai niat untuk melakukan sesuatu perkara yang jahat bagi mencapai hajatnya. Ia juga boleh merosakkan akidah bagi orang yang mengamalkannya. Okey, bahaya kat sini ya. Contoh macam sihir yang kita biasa pernah dengar, contohnya saka, santau, apa lagi? Perkara-perkara yang begitu macam minyak dagu ke, itu semua adalah sihir. Sihir yang di mana diminta bantuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diminta bantuan daripada syaitan ataupun iblis, laknatullah. Okey. Antara contoh ayat Al-Quran yang mengenai sihir ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5 artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, sekalian makhluk, dari bencana makhluk-makhluk yang ia diciptakan, dan dari bahaya gelap apabila ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembuskan pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Antara contoh-contoh sihir ialah pengamal sihir yang boleh menukar daun kayu menjadi wang kertas tetapi tidak kekal lama kerana ia akan kembali semula ke bentuk asalnya. Pengamal sihir juga boleh memukau dengan menggunakan jampi serapah sehingga menimbulkan suasana gentar dan menakutkan orang lain. Macam saya sebut tadi, di mana contoh sihirnya itu macam apa? Saka, santau, ada yang gunakan minyak dagu ke, itu semua yang kebiasaannya kita biasa dengar,
Yang kebiasaan kita selalu dengar adalah santau lah. Ini adalah perkara-perkara yang berbahaya ataupun boleh dikatakan sebagai ilmu hitam. Ilmu hitam. Berbeza dengan black magic, berbeza dengan magic dengan black magic, di mana magic ni adalah ahli silap mata. Dia hanya trik semata-mata, helah semata-mata. Tetapi kalau ilmu hitam ini dia menggunakan satu kuasa yang lain, di mana bantuan ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bantuan ini daripada yang lain. Contohnya syaitan lah, dia minta bantuan daripada syaitan. Dia boleh tukarkan sesuatu benda tu kepada benda yang lain. Tetapi dia tidak kekal lama. Okey. Menggunakan jampi serapah sehingga menimbulkan suasana gentara. Ini pun bahaya ya. Memang tidak boleh. Dia boleh menimbulkan, dia boleh apa yang disebutkan tadi tu, dia memang sesuatu yang berbahaya lah. Okey, seterusnya iaitu sya'uzah. Sya'uzah ialah perkara yang luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia yang tidak mentaatinya, sehingga setiap permintaannya yang baik tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malahan diganti dengan perkara-perkara yang lebih memalukan dirinya. Tujuannya ialah untuk memalukan dirinya kerana dia tidak memperolehi hajat seperti yang dikendakinya, sebagai bukti kebenaran di dalam ilmu dan amalannya. Sya'uzah ni macam mana? Kita tengok nanti apakah contoh-contohnya. Okey. Contoh ayat Al-Quran untuk sya'uzah ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna imma al-'adzab wa imma as-sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrun makana wa adhafu junda. Surah Maryam ayat ke-75, artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Allah Subhanahu taala Ar-Rahman melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentu hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, sama ada azab sengsara di dunia ataupun azab kiamat, maka pada saat itu mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penyokongnya. Antara contoh sya'uzah ini ialah Musailamah Al-Kazzab yang mendakwa dirinya menjadi nabi dan cuba mengubati mata orang sakit, sebaliknya terus menjadi buta. Ini ialah contoh sya'uzah. Musailamah Al-Kazzab ni pada zaman dahulu yang mendakwa dirinya menjadi nabi. Pada zaman sekarang ada yang pada sebelum di Malaysia ini famous, terkenal dengan cerita Ayah Pin, yang mana Ayah Pin ini ialah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, iaitu ada kerajaan langit. Itu tak boleh. Ataupun contoh lain Kahar. Kahar ini dia mengaku dirinya sebagai Rasul. Ini adalah contoh sya'uzah. Okey. Tak boleh ya, dia boleh merosakkan akidah. Berbahaya. Tidak boleh dibuat main-main. Contoh yang lain, yang terakhir, saya rasa ini yang terakhir adalah ihanah. Ihanah ialah perkara luar biasa yang berlaku pada seseorang yang ingin menunjukkan kehebatan dan kebesaran mereka. Ya. Antara ayat Al-Quran mengenai ihanah ialah dalam surah Al-Ankabut ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi perintahnya. Antara contoh ihanah ini ialah mempelajari dan mengamalkan segala bentuk jampi serapah yang terpesong daripada hukum syarak, mengadakan segala berupa bentuk upacara pemujaan di luar batas syarak. Contoh macam Musailamah Al-Kazzab tadi itulah, yang dia mengaku sebagai nabi, bahawa ada satu kisah di mana dia
dia memberitahu kepada orang ramai di mana dia boleh menukarkan air masin ini menjadi air tawar. Di mana dia cuba meludah, dia meludah di dalam air masin itu di satu perigi yang memang airnya memang masin. Lepas tu dengan tujuan dia nak tukarkan air masin ni menjadi air tawar. Tetapi sebaliknya dia menjadi lebih masin lagi. Lagi bertambah masin lagi. Itulah yang dinamakan ihanah. Contoh macam apa ni, Ayah Pin, dia dibuat apa? Dia ambil susu, dia letak kat apa ni, dia menggunakan kakinya, letakkan susu dalam kakinya, lepas tu suruh orang minum kat situ. Katanya itu sebagai satu benda yang baik, tetapi sebenarnya itu adalah benda yang tidak baik, bahaya. Itu adalah benda yang sangat-sangat sesat dan benda itu lagi menyesatkan kita. Okey, semoga kita semua berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah contoh-contoh ihanah. Okey, contoh-contoh ihanah. Ialah perkara-perkara yang menyalahi adat tadi ada 7, di mana irhas, karamah dan maunah ini adalah benda-benda yang saya lebih kira baik. Irhas ini adalah daripada Nabi, karamah ini adalah daripada wali-wali Allah, dan maunah ini adalah pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kecelakaan, daripada kemalangan dan juga sebagainya. Di mana yang empat lagi, istidraj, sihir, sya'uzah dan juga ihanah ini bagi saya tidak baik. Tidak baik untuk kita. Jadi berhati-hati di mana apa itu istidraj, apa itu sihir, apa itu sya'uzah dan apa itu ihanah. Jadi semoga bermanfaat dalam video ini. Mudah-mudahan ia baik untuk kita. Dan ini adalah salah satu pengetahuan yang tidak ramai orang tahu, tetapi kita dapat mempelajarinya, insya-Allah. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.